Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pengisian berkenaan dengan tadabbur surah Alam Nashrah Laka Sadrak, yang mana pada 2 minggu lepas kita telah pun membincangkan tentang tujuan surah Alam Nashrah. Kemudian kita telah membincangkan bilakah diturunkan surah Alam Nashrah. Begitu juga kita telah membincangkan tentang segmentasi surah ataupun sinopsis surah Asy-Syarah secara ringkas. InsyaAllah pada pagi ini seperti nota yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok yang mana surah Ad-Duha ini merupakan surah yang menjadi pelengkap kepada surah Ad-Duha. Oleh kerana surah ini dia pelengkap kepada surah Ad-Duha, maka surah ini yang insya-Allah 8 ayat surah Al-Nashrah ini adalah ayat-ayat yang berbentuk menghiburkan, menggembirakan, menunjukkan betapa perhatiannya Allah, memberinya perhatian Allah itu kepada Nabi SAW. Sebab itu kata para ulama, para ulama mengatakan bahawa surah ini merupakan surah yang dibayangi oleh kasih sayang Allah, yang kalau kita baca kita rasa bersemangat, menyegarkan, kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita kupas pada 2 minggu yang lalu. Jadi moga-moga daripada nama surah itu Asy-Syarhu, iaitu bermaksud dilapangkan dada, moga-moga 8 ayat surah Asy-Syarh ini dapat meluaskan jiwa kita, meluaskan dada kita di dalam kita menempuh kehidupan yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cabaran dan pelbagai liku-liku kehidupan yang kita akan lalui. Jadi kita teruskan kepada ayat yang pertama, sebab perincian surah ini telah pun kita terangkan. Jadi kita terus pergi kepada perincian ayat yang pertama. Sebelum tu puan-puan dengar tak suara saya dengan jelas? Dengar tak suara saya dengan baik? Dengar jelas Ustaz. Okey, nota yang saya paparkan nampak? Nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak kan? Nampak jelas. Okey, kalau begitu kita teruskan. Baik. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Jadi ayat pertama daripada 8 ayat dimulakan oleh Allah menyebut tentang nikmat dilapangkan dada. Okey, ayat pertama Allah mulakan dengan menyebut nikmat dilapangkan dada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka. Kalau kita baca alam nashrah laka sadrak. Okey, alam membawa maksud persoalan, pertanyaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita terjemahkan alam, bukankah. Bukankah. Apabila Allah menggunakan kata tanya dekat sini, bukankah, sebenarnya mesejnya Allah Ta'ala nak membuat penegasan. Allah nak buat penegasan tentang yang Allah ini sebenarnya telah pun buat. Jadi Allah tanya, bukankah. Maksudnya Allah Ta'ala nak menegaskan bahawa Allah itu nasyrah. Kami telah melapangkan. Jadi perkataan nasyrah merujuk kepada kami telah melapangkan. Okay. Maksud dia, Allah nak membuat penetapan, Allah nak membuat satu pengakuan bahawa Allah telah pun melapangkan. Melapangkan apa? Laka, bagi kamu, sadraka, dada kamu. Okay. Jadi ayat pertama ni memberikan kita jawapan apa yang Allah lapangkan, iaitu Allah melapangkan dada. Kita jumpa perkataan sadra. Perkataan sadra ataupun sadrun, dia merujuk kepada dada. Kalau kita hanya melihat pada nama surah, hanya disebut asyarhu, dilapangkan. Tapi dilapangkan apa? Okey, apabila merujuk pada ayat pertama, merujuk kepada dilapangkan dada. Dilapangkan dada. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah nak beri kepada Nabi, Allah menyebutkan susunan ayat, nikmat pertama dilapangkan dada. Jadi Nabi SAW ni telah dikurniakan nikmat dadanya sentiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca kepada huraian dalam tafsir Al-Manhaji. Dalam tafsir Al-Manhaji disebutkan, dia kata ayat ini, iaitu ayat pertama ni, memberikan inspirasi bahawa di sana terdapat himpitan di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran perjuangan dakwah yang digalasnya. Okey, maksud dia macam ni. Okey. Kalau kita tanya soalan di sebalik nikmat tu, maksudnya kenapa Allah Ta'ala nak melapangkan dada Nabi? Bermakna sebelum lapang, tentulah dada Nabi terasa sempit. Betul tak? Kalau tak sempit, mengapa Allah lapangkan? Jadi, ayat 1 ni menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, jiwanya merasa berat dalam melaksanakan nasihat, dakwah yang digalas oleh Nabi. Kenapa Nabi belum menggalas dakwah? Kerana tugas Nabi, kerjaya Nabi adalah menyampaikan dakwah, kerana Nabi itu adalah Rasul. Jadi nak menyampaikan dakwah, nak sampaikan dakwah, nak ajak orang buat baik, nak larang manusia buat keburukan bukan satu kerja yang senang. Kata orang cakap macam senang, tapi nak ajak orang buat baik tu pun kita rasa macam
nanti orang kata apa, belum lagi orang menolak apa yang kita sampaikan. Orang memberi tomahan, orang mengatakan yang bukan-bukan, maka jiwa kita, dada kita akan rasa macam berat, sesak. Okay. Kemudian, kata dalam tafsir Al-Manhaji menyebutkan, ayat ini membawa kepada kita membayangkan bahawa hati Nabi SAW terbeban dengan kerusingan terhadap dakwah tersebut. Macam kita sebut tadi, tuan-tuan, kalau macam kita berniaga kan, contoh, tugas kita adalah pergi berniaga. Kita kena jual produk. Bayangkan, kalau produk kita ditolak, maksudnya tak dapat pembeli, kan? Tak ada buyer pun yang akan beli. Tapi KPI kita, bos kata, hari ini mesti barang terjual sebanyak 10 set, contoh. Itu tugas kita. Bayangkan, kalau jualan kita tidak diterima, tak ada seorang pun yang nak sambut, tak ada seorang pun yang nak membeli. Apa perasaan kita? Macam mana kita nak berhadapan dengan majikan kita? Itu contoh. Jadi Nabi SAW tugas dia adalah mengajak manusia supaya mengesakan Allah, masuk Islam, ikut apa yang Allah perintahkan. Jadi Nabi ni selalu menjadi runsing, kan, melihat tugas dakwah ini. Oleh kerana itulah Nabi SAW dia memerlukan motivasi yang sangat, memerlukan apa? Memerlukan kata-kata semangat, memerlukan pertolongan, memerlukan kata apa? Kita kata memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan. Oleh kerana kerja dakwah ni susahlah, maka ayat 8 ayat surah Al-Nashrah ini ayatnya berbentuk seperti memberikan kata-kata semangat, memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kalau tuan boleh baca, puan-puan boleh baca ulasan ni, kan? Tuan akan dapati macam mana 8 ayat tu, dia punya makna dia, suasana ketika ayat ni turun, kan? Lepas tu bunyi ayat tu bentuknya macam mana. Jadi moga-moga boleh faham apa ulasan yang dikemukakan dalam tafsir Al-Manhaji. Jadi kalau kita ambil ayat yang sama nak dikaitkan dengan hidup kita macam tu juga. Kalau kita buat kerja dakwah, kita memerlukan ada orang yang menyokong kita, betul tak? Kita memerlukan ada orang tolong kita. Kita memerlukan ada orang, ialah kalau kita buat kerja seorang-seorang ni, dia tak sama kalau ada pihak yang membantu kita. Paling kurang pun ada orang yang boleh memberikan kita kata-kata semangat. Jadi begitulah sebenarnya kita sangat memerlukan Allah di dalam hidup ini. Jadi untuk kita kuat, untuk kita dapat meneruskan tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai manusia kepada manusia yang lain, maka kita memerlukan kekuatan itu. Maka kekuatan itu sebenarnya terletak pada dada kita. Kekuatan kita sebenarnya ada pada dada kita. Apa yang ada pada dada kita? Maksudnya adalah adanya jantung hati di dada kita. Kita kalau rasa semangat, kita rasa semangat tu dekat mana? Dekat dada kan? Kalau kita rasa sedih di dada,
Kalau kita rasa rusing, kita rasa dekat dada kita. Kalau kita rasa cemas, kita rasa dekat dada kita. Kalau kita gembira, dia terletak di dada. Oleh kerana itulah Allah telah memberikan satu nikmat yang besar, iaitu Allah telah membuat penegasan bahawa Nabi ini telah mendapat nikmat sentiasa Allah melapangkan dadanya. Seperti mana yang saya katakan pada peringkat awal tadi, dalam perkataan kata tanya, soalan yang alam nashrah tu, kata tanya pada ayat ini maksudnya apa? Adalah sebagai penegasan. Penegasan di sini dia membawa maksud Allah telah pun buat. Maksudnya Allah telah pun lapang dada. Okey, jelas di sini. Sebab tu dalam banyak-banyak permintaan kita kepada Allah, jangan lupa untuk minta kepada Allah bukan hanya minta rezeki yang banyak. Bukan sekadar nak minta rezeki murah. Tetapi kita jangan lupa benda yang paling utama pada diri kita adalah dada kita, iaitu jiwa kita yang memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada kekuatan. Jadi minta kepada Allah untuk Allah melapangkan dada. Okay. Kita lihat contoh, saya bawa contoh lain yang paling mudah faham. Okey. Cuba tuan-tuan lihat ayat dalam surah Taha ayat 24 sampai ayat nombor 25. Okay. Ini kita tunjukkan contoh betapa pentingnya dilapangkan dada ini. Okay. Dalam surah Taha ayat 24-25, kalau kita masih ingat ataupun kita pernah membaca ayat ini adalah tentang Nabi Allah Musa yang telah diberikan tugasan pergi bertemu secara berdepan dengan Fir'aun. Okay. Nabi Musa dapat satu tugas dari Allah supaya berdepan dengan Fir'aun. Tugas berdepan dengan Fir'aun ini bukan tugas yang mudah. Kerana Fir'aun memang selama ini mencari Nabi Musa ni, sebab kita tahu dalam sejarah Nabi Musa pernah ada satu kes yang dia telah secara tidak sengaja telah menumbuk orang lelaki rakyat kaum Fir'aun. Sebab itu Nabi Musa melarikan diri pergi ke Madian. 10 tahun. Okay. Kemudian Fir'aun, kita sedia maklum, satu raja yang sangat zalim. Dia membunuh anak-anak lelaki. Dia jadikan perempuan-perempuan ini sebagai hamba. Dia ada kekuatan ketenteraan dia. Bayangkan, dia beri tugas nak jumpa berdepan dengan Fir'aun. Allah sebut pada ayat 14, ayat 24. Ilhab ila Fir'auna innahu tagha. Allah kata, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Telah melampaui batas. Okey. Ketika mana Nabi Musa dia dapat tugasan jumpa dengan Fir'aun, apa permintaan dia yang paling utama? Ini kita panggil doa yang anak-anak kita selalu baca. Bermula ayat nombor 25 ni. Kan? Ayat apa? Rabbi syrah li sadri. Okey, bayangkan tuan-tuan dan puan, ya. Kalau kita duduk, kalau kita berada pada
kedudukan Nabi Allah Musa kan. Kita berada pada kedudukan Nabi Allah Musa, agak-agak apa permintaan yang kita patut minta kepada Allah terlebih dahulu. Pertama, Musa ni memang kita tahu juga dalam sejarah Nabi Musa ni dia memang memang kata orang memang cari, kata dalam bahasa kita macam cari tempah maut dah ni. Cari naas lah ni nak berdepan dengan Firaun. Bayangkan. Jadi kalau kita duduk tempat Nabi Musa, agak-agaknya apa yang kita minta pada Allah? Okey. Nabi Musa dalam banyak-banyak perkara dia nak minta kepada Allah, dia minta perkara pertama, lapangkanlah wahai Rabbku dada. Dalam banyak-banyak perkara yang Nabi Musa minta, dia minta lapang dada dulu. Lepas tu baru dia minta dipermudahkan urusan nak berdepan dengan Firaun. Lepas tu baru dia minta lancarkan lidah dia. Bagi dia bercakap tu nanti dengan Firaun, Firaun itu mudah untuk dipatahkan hujahnya. Sepatutnya kita mesti nak minta macam bagi kita boleh pandai berdebat, berhujah dengan Firaun kan. Bawakan, bagilah macam ada security guard ke, ada pengawal peribadi ke. Tetapi Nabi Musa dia minta yang pertama, dia kata Rabbi syrah li sadri. Dia kata wahai Rabbku, lapangkanlah bagiku dadaku. Baru lepas tu dia minta apa? Wa yassirli amri. Cuma ayat tu saya tak bawa lah dekat dalam nota ni. Kalau tengok ayat nombor 26, dia doa minta apa? Wa yassirli amri. Dia minta supaya Allah permudahkan urusannya. Jadi dekat sini kita belajar, kita dapat sesuatu rupa-rupanya sebelum nak minta Allah mudahkan urusan kita, kita kena minta pada Allah itu untuk dilapangkan dada terlebih dahulu. Kita nak keluar bekerja dalam hidup, minta dilapangkan, kita minta dimudahkan urusan. Tetapi kenapa penting minta lapang dada? Kerana pertama kita nak keluar bekerja, kita nak keluar tunaikan tugasan yang Allah bagi tu. Macam kita kena keluar juga mencari nafkah. Contoh, bukan satu kerja yang berat tau. Nak tempuh jam, betul tak? Nak uruskan anak-anaknya, nak uruskan rumah lagi, betul tak? Lepas tu nak kena berhadapan dengan bos lagi, nak balik pula jam lagi. Contoh. Jadi, benda paling utama, minta Allah lapang dada dulu. Sebab apa lapang dada? Sebab apa pun berlaku sepanjang hari itu, ataupun hari-hari yang kemudian, kita boleh menerima seadanya. Contoh, kita nak keluar pergi buat sale ni, kan? Kita minta pada Allah lapang dada. Ya Allah, kau lapangkanlah dadaku. Baru minta dia pemudahkan urusan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu adakah sale kita itu benar-benar berjaya ataupun sale kita itu berjaya. Tetapi kita dah bersedia dengan hati yang lapang, apa yang berlaku, kita menerima seadanya. Begitulah kita dalam hidup ini. Minta kepada Allah, Allah
lapangkan dada. Ya. Banyak tahu, kalau ibu-ibu, puan-puan, ada banyak tanggungjawab. Nak uruskan diri sendiri, kadang-kadang pun kita tak dapat, betul tak? Kan? Kadang-kadang terpaksa korban hati dan perasaan demi pasangan. Kadang-kadang terpaksa korban waktu rehat demi anak-anak. Betul tak? Nak kena kerja lagi, kerja rumah nak kena buat lagi. Macam-macam nak buat. Tetapi kalau kita tak ada kekuatan tu, Allah rasanya mungkin kita lari daripada semua orang. Jadi untuk kita menempuh hidup yang banyak tugasan nak kena buat ni, kan, bukan sekadar urusan kita sesama manusia, urusan kita dengan Allah pun banyak. Kan, ni nak kena ganti puasa pula. Contoh, bagi siapa yang belum gantikan puasa Ramadan. Lepas tu nak kena solat pula, nak kena keluar, terpaksa pula nak. Macam-macam lah benda nak kena buat. Jadi, kalau kita seorang manusia yang lapang dada, bagilah apa pun tugasan, kerja, kita buat dengan keadaan yang sangat bahagia. Okay. Kadang-kadang, kita diuji dengan Allah pelbagai perkara. Lepas satu ujian, kepada satu ujian. Tetapi kalau kita mempunyai dada yang lapang, moga-moga kita dapat menempuh hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Bahagia kita tu sebenarnya bahagia dari sudut kita dapat tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Kita dapat tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah kepada manusia yang lain. Kenapa saya ulang perkara ini berulang kali? Kerana zaman sekarang, zaman yang kita dapati banyak gangguan-gangguan yang menyebabkan kita menjadi murung, boleh sakit mental kita, jadi tekanan kita. Ya, jadi saya tekankan benda ini supaya dalam hidup apa-apa pun selalu minta kepada Allah dalam doa-doa yang dibaca, minta Allah memberikan kelapangan pada dada-dada kita semua. Oleh kerana itu, kalau kita baca pada Tafsir Wahbah Az-Zuhaili, okey, kita tengok dekat sini, orang Arab, kalau dia sebut lapang dada, sebenarnya adalah ungkapan yang membawa kepada sifat lemah lembut dan kuat. Dalam erti kata lain, lapang dada ni menunjuk kepada sifat gembira, senang, tolak ansur. Itu kita kata tadi tu, apabila kita lapang dada, Allah bagilah apa pun tugasan, kita melalui dengan penuh kebahagiaan. Tapi kenapa kita rasa selalu tak cukup rezeki yang Allah bagi? Sebab kita tak boleh terima rezeki yang Allah bagi banyak tu. Sebab dada kita rasa sempit. Kenapa kita sakit mata tengok orang dapat lebih daripada kita? Sebab dada kita ni kita tak boleh terima. Itu rezeki dia. Ini rezeki aku. Faham tak maksudnya? Jadi kita banyak kadang-kadang ada orang dia nak sama macam kawan dia dapat, macam bos dia dapat, macam jiran dia dapat. Sedangkan yang mengaturkan rezeki itu adalah Allah. Tetapi apabila kita seorang yang hatinya selalu dilapangkan oleh Allah, kita menjadi manusia yang sangat bahagia kerana kita menerima seadanya apa yang Allah beri kepada kita.
kita tunaikan tanggungjawab apa yang Allah telah tugaskan untuk kita buat. Jadi itulah yang pertama yang saya nak tekankan pada nikmat lapang dada ni. Jadi kita jangan kita hadkan ayat pertama ni hanya untuk Nabi saja. Tidak. Nabi itu adalah manusia contoh yang kita perlu ikut. Maksudnya kalau Nabi Allah beri dia nikmat lapang dada, kita pun ada peluang boleh dapat nikmat dilapangkan dada oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebelum kita pergi kepada ayat yang kedua, izinkan saya terang sedikit. Okey. Maksud lapang dada dekat sini, dia ada dua makna lah kalau bagi Nabi SAW. Ada para ulama kata lapang dada ni memang dada Nabi telah dibelah. Kita tahu dalam sejarah Nabi dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Yang ni tuan-tuan janganlah ikut. Punyalah nak amal ayat 1 ni, tuan-tuan pergi buat pembedahan. Belahlah dada saya, wahai doktor. Basuhlah dengan air zam-zam. Tu tak perlulah. Zaman Nabi tu, dibelah dada Nabi, dibasuh dengan air zam-zam. Semua kita tahu cerita. Cerita pertama, Nabi pernah berada di perkampungan Nabi pernah berada semasa Nabi berada di kampung Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi bersama dengan anak susuan Halimatus Sa'diyah yang lain. Kan ketika dia bermain, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ambil Nabi, belah dada Nabi. Itu yang pertama dalam hadis yang sahih. Yang kedua, ketika mana Nabi nak dinaikkan dalam semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay. Makna yang kedua, dada Nabi dilapangkan ini, maksud dia dada Nabi ini telah dimasukkan oleh Allah pada dada Nabi itu, dimasukkan hidayah, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan perasaan-perasaan yang dekat dengan Allah tu. Dan inilah sebenarnya yang kita nak minta pada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita minta kepada Allah lapang dada ni, dia membawa kepada semualah. Masukkan semua sifat-sifat yang baik di dalam hati kita. Allah masukkan kita, dada kita boleh sabar, dada kita boleh jadi syukur, dada kita boleh menjadi apa? Dada kita ini, kita menjadi seorang yang redha, menjadi seorang yang mudah nak memaafkan orang. Kalau kita susah nak maafkan orang ni, sebenarnya dada kita ni sempit. Jadi lapangkan dada. Dia minta lapang dada ni besar sangat, dia punya impak dia. Besar sangat. Jadi moga-moga kita semua berusahalah kepada Allah minta dilapangkan dada. Okey, dalam ayat surah ini, 8 ayat ni ada nanti kita jumpa dekat belakang sekali ayat nombor 7 dan ayat nombor 8 kita akan belajar apakah cara untuk kita boleh mendapat nikmat dilapangkan dada. Bukan sekadar doa, tapi ada amalan-amalan lain yang kita akan ceritakan nanti insya-Allah. Baik, saya nak teruskan kepada ayat yang kedua. Okay. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Okay. Ayat yang kedua ni, dia kena dibaca sekali dengan ayat nombor 3. Maknanya, ayat yang kedua, sambungan ceritanya pada ayat yang ketiga. Maknanya ayat 2 topik dia sama dengan ayat nombor 3. Kalau macam ayat 1, topiknya itu memang satu-satunya itulah pasal lapang dada. Tapi ayat 2
dia ada kaitan dengan ayat nombor 3. Jadi ayat 2 ni Allah telah mengatakan dan maksudnya Allah nak menyambung lagi apa nikmat yang Nabi dapat. Dan wada'na anka, kami telah, wada'na ni maksudnya kalau kita baca terjemahan, dia seolah-olah membawa maksud Allah telah letakkan. Kalau ikut kalau terjemah harfiah, maksudnya Allah Ta'ala telah letak. Allah Ta'ala telah turunkan. Letak ataupun turunkanlah. Turunkan. Kalau kita terjemah harfiah, dia maksudnya, dan kami telah menurunkan. Maksudnya, daripada atas Allah bawa turun. Apa maksud dia? Nanti kita akan kupas. Jadi, kalau terjemahan harfiah, terjemahan ikut kalimah by kalimah, kita boleh terjemahkan dan kami telah meletakkan, menurunkan daripadamu with roka, beban kamu. Ka ni Nabi untuk Nabi lah. Kita fahamkan. Ka ganti nama untuk kamu. Okey. Jadi ayat dia, sebab itu dia diterjemahkan dan kami telah menghilangkan, telah mengangkat daripadamu wizra, bebananmu. Okey, maksudnya yang kita nak kena belajar, apa maksud wizra dekat sini. Kalau baca terjemahan, diterjemahkan dengan istilah bebananmu. Maksudnya kalau beban, kalau kita nak angkat benda yang berat, mesti kita angkat, betul tak? Kita angkat. Jadi yang Nabi pikul di atas telah Allah turunkan. Nabi pikul di atas, Allah telah turunkan, Allah telah letakkan. Itu yang diterjemah, kami telah menghilangkan apa bebananmu. Maksudnya Nabi, dia memegang beban. Okay, beban ni terasa berat. Beratnya beban itu, nak tahu tahap beratnya wizra tu, kita kena baca ayat nombor 3. Kalau kita baca ayat nombor 3, Allah Ta'ala menerangkan, nampak tak ni ayat 3 ni, ayat yang menyambung wizraka tadi tu, tahap dia tu, berat dia tu seberat apa? Sebab tu ayat 3 menjelaskan alladhi, yang anqadha, memberati dhahraka, belakangmu. Kenapa sebut belakangmu? Sebab kita, kalau kita nak bawa benda berat, kalau kita belajar sains pun, nak pikul kat depan ke atau nak pikul dekat belakang? Kalau kita nak bawa benda beban, kita bawa, kita nak tanggung dekat depan dada kita ke atau kita elok kita tanggung di belakang? Sudah pasti nak bawa benda berat ni, kita akan bawa dia di belakang. Contohlah kan, kita bawa, contoh anak kita bawa beg yang sangat berat pergi sekolah. Dia pikul di belakang. Okey. Jadi Nabi SAW ni, dia ada perkara yang telah memberatkan Nabi. Yang Nabi rasa berat itu seperti Nabi pikul di belakang. Okey, tapi yang berat tu apa? Membebankan Nabi tu apa? Itu yang kita akan kupas dengan perkataan wizraka.
Okey. Sebelum kita lanjutkan kembali ayat 2, izinkan saya menerangkan tentang ungkapan kalimah an-qadha. An-qadha, kalau ikut Ibnu Kathir, dia ada kaitan seperti mempunyai suara. Okey. Sama juga seperti mana kata Dr. Wabah Zuhaili, perkataan an-qadha bermaksud sangat berat sehingga boleh mengeluarkan sebuah suara. Maksudnya Nabi ni dia rasa macam dia punya tahap berat itu kalau angkat tu macam berbunyi punya nak angkat di belakang dia. Tapi isu dia, apakah sebenarnya wizara tadi itu? Yang Nabi rasa seperti memikul di belakang sehingga boleh keluar bunyi, maka Allah Ta'ala telah letakkan ke bawah bedil Nabi pikul tu. Allah Ta'ala telah turunkan dia. Okey. Apa dia tu? Wizra tu. Okey. Tengok balik. Dekat nota muka surat nombor 9. Saya dah beri pada Puan Sarah tadi nota, nanti tuan boleh tengok. Okey. Begini. Okay, sikit lagi ya, lepas tu kita pun dah kita mula lewat tadi. Saya mohon maaf sebab minggu lepas ada isu teknikal pada Zoom saya. Zoom saya ni dia tak boleh nak di-renew-kan. Dah berulang-ulang kali tak boleh. Akhirnya saya terpaksa minta ada pihak yang tolong untuk belikan Zoom bagi pihak Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi adalah beberapa teknikal, alhamdulillah telah selesai. Jadi sebelum ni kita guna link yang sama, tak perlu tukar link lah. Link dulu tu je. Sebab dia kita buat link untuk repeat punya, untuk repetition punya link dia. Jadi saya bagi yang baru ni jadi terlewat beri, saya mohon maaf lah bagi pihak saya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, sekarang ni mari kita tengok apa sebenarnya perkataan withru, withroka tadi. Withru. Okey. Sebenarnya para ulama tafsir mereka terbahagi kepada membincangkan withru ini dia boleh membawa dua maksud. Kita ambil dulu maksud yang pertama, withru ini merujuk kepada bebanan, tapi bebanan apa? Bebanan dakwah. Bebanan dakwah. Maksudnya nak pikul tugas berdakwah ni berat sangat. Seperti mana kita memikul sesuatu yang berat di belakang. Sehingga boleh mengeluarkan bunyi. Jadi, kalau kalimah with roka itu boleh dimaksudkan adalah bebanan yang merujuk kepada tugasan dakwah. Bukan bermaksud Nabi dah tak pikul dah tugasan dakwah tu. Tapi Allah Ta'ala telah bantu Nabi dengan meringankan. Dengan Nabi rasa berat tadi tu, Nabi dah rasa macam dah tak berat dah. Maksudnya mula-mula berat. Tetapi Allah dengan rahmatnya, kurniaannya telah menjadikan Nabi SAW ni merasa yang berat itu dirasa oleh Nabi ringan. Jadi Allah telah wawada'na, dan kami telah menurunkan, meringankan bebanan kamu. Bebanan kat situ merujuk kepada bebanan dakwah. Dia ada perkaitan dengan lapang dada, ayat nombor 1. Kalau ayat nombor 1 kata, dada Nabi telah dilapangkan, maknanya kalau dada dah lapang, apa yang berat
seperti memikul tugasan dakwah ni, sudah pastilah Nabi dia merasa ringan. Sebab tu Nabi seorang manusia yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Seorang Rasul yang tidak pernah merajuk, yang tak pernah, maksudnya Nabi tak pernah Nabi pernah ada perasaan Nabi sedih tu ada Nabi turut bersedih. Tetapi maksudnya Nabi tidaklah manusia yang macam nak patah semangat, tak payahlah dakwah-dakwah ni, tak. Nabi menjadi seorang manusia yang sangat cekal, sangat tabah. Okey, kenapa? Kerana dikaitkan dengan Allah telah melapangkan dada Nabi dan Allah membantu Nabi dari sudut meringankan tugas dakwah Nabi. Okay, itu maksud yang pertama. Okay, macam kita kan, macam kita pun perlu macam tu. Dalam hidup kita perlu minta kepada Allah supaya ringankanlah tugas kita ni. Contoh kita memegang sebagai ibu dan bapa. Puan-puan memegang tugasan sebagai ibu. Tugas ibu ni berat tau. Sebab itu hak ibu ini 3 kali daripada hak bapa kan. Ummuka, ummuka, ummuka. Nabi kata your mother, your mother, your mother, then your father. Sebab berat. Mengandungkan anak, melahirkan anak, lepas tu pula nak membesarkan anak. Kan berat. Jadi dalam hidup ini, kita perlu minta kepada Allah tolong kita, ringankan apa yang kita tanggung. Ringankan tu, ada banyak cara lah Allah boleh buat. Mungkin Allah menjadikan ada manusia di sekeliling kita ni yang selalu bagi sokongan moral pada kita. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dapat ahli keluarga yang dengar cakap kita, dapat pasangan yang membantu kita, memahami kita. Itu juga termasuk di dalam Allah meringankan apa yang kita tanggung. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan dakwah, macam itulah. Kan tiap-tiap hari nak kena bagi nasihat pada anak. Kan tiap-tiap hari nak pesan. Kena pesan selalu. Rasa berat juga. Tetapi minta kepada Allah supaya Allah meringankan apa yang kita tanggung. Okay. Maksud yang kedua, perkataan wizrun, ia juga boleh merujuk kepada dosa. Perkataan wizrun, dia juga boleh merujuk kepada dosa. Maksudnya, di sini merujuk kepada bebanan. Bebanan apa? Bebanan dosa. Okay, kejap ya. Okay. Tentu tuan-tuan akan bertanya, puan-puan akan bertanya, adakah Nabi ini dia berdosa? Kita sedia maklum, para Nabi dan Rasul mereka ma'sum. Mereka terpelihara daripada dosa. Tapi kenapa Allah menyebutkan bahawa kalau kita ambil tafsiran ayat 2 dan 3 ni, bebanan dekat situ merujuk kepada dosa, membawa kepada maksud Allah telah menghilangkan, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Nabi tu berdosa ke? Nabi ni dia tak berdosa, tuan-tuan dan puan. Dia tak buat dosa seperti kita. Tetapi para Nabi ni, mereka kalau buat salah dengan Allah, dia rasa macam bersalah sangat. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Nabi SAW, kalau mereka ada buat kesilapan,
Nabi pun ada buat kesilapan yang tidaklah jatuh kepada dosa. Tapi mereka akan rasa berat sangat kesalahan tu. Contoh, okey. Macam contoh apa yang, sebab para Nabi ni mereka kenal Allah tu. Jadi mereka, walaupun mereka tak bersalah, tak berdosa, tapi kesilapan tu jadi macam berat. Okey, contoh macam Nabi Musa kan. Kita tahu Nabi Musa pernah tak sengaja menumbuk seorang lelaki Qibti sampai mati. Oleh kerana kesalahan itu, Nabi Allah Musa, ketika mana kalau kita belajar hadis tentang syafaat, Nabi Musa tak berani nak menolong orang-orang yang ada di hari kiamat untuk diberi syafaat. Nabi Musa kan, dia kata, aku dulu ada buat salah. Hari ini Allah sangat marah. Kenapa? Kerana para Nabi ni mereka tahu kalau mereka buat benda kesalahan tu, walaupun bukanlah sengaja, tapi mereka rasa macam bersalah sangat. Tu yang jadi beban tu. Macam Nabi Adam. Nabi Adam AS, apa kesalahan dia, kesilapannya? Nabi Allah Adam telah mendekati sebuah pohon yang Allah larang dalam syurga untuk didekati. Tetapi di hari akhirat, Nabi Allah Adam tak berani nak tolong anak-anak dia semua. Kan, walaupun Nabi Adam tu bapa kita, manusia yang pertama Allah cipta, tetapi dia pun tak boleh tolong orang bagi syafaat. Yang dia kata apa? Dia kata, aku ni dulu pun pernah mendekati sebuah pohon. Dia kata diriku. Macam itulah para nabi. Macam mana mereka ini berhadapan dengan kesilapan. Mereka rasa macam berat sangat. Sebab mereka tahu mereka telah buat sesuatu yang tidak selari dengan kehendak Allah yang lebih afdal. Contoh. Okey. Pernah tak Nabi SAW ditegur oleh Allah dalam beberapa perkara? Banyak peristiwa Nabi ditegur oleh Allah. Contoh, Nabi pernah bermasam muka apabila dia berhadapan dengan seorang lelaki yang buta. Itu yang turun surah Abasa, surah bermasam muka. Dia telah bermasam muka, ayat tu tegur. Allah tegur Nabi SAW. Nabi SAW pernah melarang dirinya daripada memakan sesuatu makanan yang Allah Ta'ala telah haramkan dia makan. Yang Allah halalkan dia makan. Turun surah At-Tahrim contohnya. Jadi walaupun tu tak salah, dia hanyalah, kita kata apa, sebab Nabi ni dia manusia, dia ada hati dan perasaan. Jadi kadang-kadang Nabi buat tu mengikut naluri kemanusiaan. Okey, jelas tuan-tuan. Okey. Jadi maksud wizra ini boleh dilihat pada dua sudut. Yang pertama, Allah menghilangkan bebanan dakwah Nabi. Nabi merasa ringan tugasan dakwah itu setelah Allah memberikan nikmat, diturunkan, dihilangkan bebanan dakwah. Maksud yang kedua juga boleh merujuk kepada penghapusan dosa kalau Nabi ada melakukan. Ini sebagai contoh kepada umat. Bukan kita katakan bahawa Nabi SAW itu melakukan dosa. Tetapi Allah telah sebut awal-awal,
bahawasanya Nabi juga mendapat nikmat dihilangkan bebanan yang merujuk kepada dosa. Okey, sebenarnya pentafsiran yang kedua ni ada diulas oleh para ulama tafsir. Kalau tengok dekat nota tu, kita tengok dekat ni. Dekat buku surat nombor 10 tu, kita akan tengok dalam tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir Al-Jalalain ada diterangkan tentang Allah menghapuskan dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Okey. Pengajaran ayat 2 dan ayat 3 ni apa? Sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ni, apa yang kita dapat belajar pada ayat 2 dan ayat 3? Okey. Nombor 1, kalau kita ambil terjemahan wizrun ini adalah dakwah, maknanya dakwah itu merupakan satu bebanan. Okey, satu bebanan. Kalau kita ambil maksud wizrun itu merujuk kepada dosa, menunjukkan bahawasanya dosa ni sebenarnya kalau kita buat dia, kita seperti menanggung satu bebanan yang berat, seperti kita memikul sesuatu. Inilah yang saya nak kita lihat sudut ayat 2 dan 3 ni kita dapat belajar. Rupa-rupanya kalau kita ada melakukan kesalahan kepada Allah, ia bukan satu benda yang ringan. Tetapi mana-mana dosa, kesalahan kita, maksiat kita kepada Allah, sebenarnya ia merupakan satu bebanan yang kita akan pikul dosa itu seperti mana kita letak di belakang kita. Bayangkan, kalau kita acap kali buat dosa, dikumpul, macam mana kita nak bawa beratnya dosa ini? Okay. Kalau dosa ini satu bebanan yang memberatkan kita, maka kita kena cari jalan macam mana kita nak turunkan bebanan dosa tu. Maksud dia, macam mana kita nak hilangkan bebanan tu. Maknanya, kita kena lakukan amal-amal yang boleh menghapuskan dosa. Sebab kita belajar pagi ni, ayat 2-3 mengatakan, dosa itu merupakan sesuatu yang berat yang menjadi bebanan kepada kita. Itu kita dapat belajar. Tetapi selepas kita belajar masuk dalam tadabbur, kita kena ada satu resolusi. Kita kena ada action plan. Apa yang kita nak buat selepas mengetahui ayat 2 dan 3 ini, maka kita kena cari jalan. Macam mana kita nak hilangkan bebanan dosa itu? Semua orang tahu, dalam Islam ada amal-amal yang kita buat boleh menghapuskan dosa kita. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Okay. Dosa besar memang kena melalui jalan taubat. Kalau dosa-dosa kecil boleh dihapuskan melalui amal-amal soleh harian yang kita buat. Macam solat fardu 5 waktu menghapuskan dosa. Istighfar menghapuskan dosa. Ambil wuduk menghapuskan dosa. Bertasbih menghapuskan dosa. Berada pada majlis ilmu menghapuskan dosa. Berpuasa menghapuskan dosa. Sujud dalam solat menghapuskan dosa. Berjalan kaki pergi ke rumah Allah untuk solat
satu langkah menghapuskan dosa. Dan banyak amal-amal itu. Jadi inilah pelajaran yang kita nak ambil. Okey, sebelum kita tutup pengisian kita pada pagi ini, boleh tak kita kaitkan ayat 1 dengan ayat 2 dan 3? Apa sebenarnya perkaitan dilapangkan dada dengan bebanan dosa yang dihilangkan? Kalau kita ulas, wizrun itu maksudnya adalah dosa. Apa perkaitan dia? Kat mana perkaitan dia? Okey. Perkaitan dia adalah, okey, dosa kalau kita lakukan, ia sebenarnya telah menyebabkan dada kita rasa bersalah, kita rasa macam sempit dada kita. Jadi, cara nak melapangkan dada ini adalah dengan kita menghapuskan dosa. Sebab tuan-tuan, dosa ini dia akan mengotorkan hati-hati kita. Jadi apabila hati kita ni kotor, hati kita menjadi hitam, maka dia akan menyebabkan dada kita ini semakin lama semakin sempit, semakin lama semakin sempit. Siapa yang dia rasa kalau buat dosa, dia rasa bersalah pada Allah? Semua orang, jiwa dia akan rasa salah pada Allah. Tapi janganlah cerita pada orang apa aib kita, dosa kita buat, kita taubat. Tapi dosa ni sebenarnya dia telah menyebabkan kita jadi serabut, menyebabkan dada kita ni jadi sempit, menyebabkan banyaklah perkara-perkara yang lain yang hasil daripada dosa. Itulah perkaitan di antara nikmat dilapangkan dada dengan nikmat dihilangkan dosa. Okey, boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jadi cukup sekadar itu. Kalau ada soalan nak tanya, silakan. Boleh bertanya di sini ataupun saya pun tak tahu macam mana saluran lain. Tuan-tuan boleh bertanya soalan kepada saya jika ada dan jika saya mampu untuk menjawabnya. Saya pun tak tahu kaedah macam mana nak berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan selain daripada waktu kita bertemu di atas talian Zoom ni. Okey, ada apa-apa komentar, pertanyaan tentang apa yang telah kita pelajari pada pagi ini? Ada? Okey, tak ada. Okay. Kalau tiada, insya-Allah nanti setelah kita belajar surah Al-Nashrah ataupun surah Asy-Syarah, kita akan belajar nama-nama Allah yang Allah tu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf. Kita juga akan belajar tentang nama Allah yang Maha Pengurnia. Allah ni juga Maha Al-Wasi'. Allah juga Maha Al-Wahhab. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Nanti saya kena bagi link yang barulah sebab link yang saya beri pada pagi ni bukan link untuk kegunaan akan datang. Nanti saya kena beri link yang baru kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa nanti jam 10.30 pada minggu hadapan. Gunakan nota yang telah yang tuan-tuan akan terima ataupun tuan-tuan telah terima nota yang seperti yang saya paparkan di Zoom ini, insya-Allah. Baik, saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada semua. Barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga Allah memberikan kita
kelapangan pada dada kita, Allah mempermudahkan urusan kita, Allah bagi kita kebaikan yang banyak pada pengisian kita pada pagi ini. Semoga kita sentiasa dapat istiqamah dalam mengikuti pembelajaran tadabbur surah-surah lazim ataupun surah-surah pendek yang berada pada juzuk yang ke-30. Saya mohon maaf salah silap, kelemahan, kekurangan dan ada mana-mana tutur kata saya yang menyebabkan tuan-tuan terkecil hati dan sebagainya. Saya menyusul 10 jari memohon kemaafan. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.